Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjaga solat waktu subuh secara berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mengharapkan pertemuan kita pada pagi yang mulia ini ada keberkatannya dan ada manfaatnya. Muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ni sebenarnya bagi Kelantan ni ada jemputan sebahagian daripada NGO di Kelantan untuk ada pengajian tertentu, pengajian daurah faraid buat dari kami di satu tempat di Kuwait ni kan. Ada sebagai sahabat yang lain minta daripada aku untuk bagi ruang untuk kuliah maghrib dan subuh bagi tiba-tiba Covid dia kata subuh Jumaat kalau lepas subuh pandai sebab pada lepas subuh ni maklumlah tempat yang melahirkan para ulama bukan hanya di Kelantan, boleh dua kali dikatakan seluruh Malaysia. Dan hamba sendiri pun ayah hamba sendiri pun dia belajar pada subuh beberapa tahun. Dan masa kecil pun dia dah bermain sini sama orang dia dah ada bermain kau ni. Baik, jadi dia berfikir mana tak dia berfikir lain. Ada juga pun sebab dia kata ada ikutkan lagi berapa kasus soalan pun. Kalau bagi satu tajuk untuk dibincangkan rasanya lebih mudah berbanding dengan tak ada tajuk. Jadi memiliki bagi ini bukan lagi tidak. Jadi yang akan bincang seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada kaitan dengan pengajian yang seperti pondok ini. Kemudian kita akan bincang satu hadis yang diriwayatkan daripada beliau. Jadi maksud itu sahabat yang saya bincang pada pagi ini adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memeluk Islam pada usia sekitar 18 tahun. Beliau memeluk Islam. Beliau adalah daripada penduduk Madinah. Kenapa kita memilih Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Kerana sesuai dengan tempat pengajian. Kerana Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah tegur para alim ulama. Di sana ada beberapa hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kelebihan yang ada pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Antaranya adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal di akhir hari kiamat nanti dia berada di hadapan para alim ulama dengan satu derajat. Seluruh muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diiktiraf keilmuan dia tentang perkara yang halal dan perkara yang haram oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa a'lamu bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal." Orang yang paling alim di kalangan umat tentang perkara yang halal dan perkara yang haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ketika dia belajar dalam beberapa hadis, antaranya diriwayat daripada al-Mughith kepada Abdullah bin Mas'ud yang dikenali sebagai ada seorang al-Mughith kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia meriwayatkan suatu azan daripada Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud belajar, lalu Abdullah bin Mas'ud menyebut, "Inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Mu'adz ia adalah umat yang cukup patuh kepada Allah. Maka kata al-Mughith kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa bin Dawud al-Ashja'i rahimahullah ta'ala dia kata tunggu istilah. Sebab dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillah. Maka dalam Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala menyebut inna Ibrahim. Maksudnya sifat ummatan qanitan lillahi hanifah wa lam yakun minal musyrikin itu adalah ucapan yang ataupun itu adalah apa yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi Allah Mas'ud menukarkan daripada Ibrahim kepada Mu'adz bin Jabal. Tetapi Abdullah bin Mas'ud menggunakan
perkara yang sama. Maka anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud mengetahui bahawa sebenarnya Abdullah bin Mas'ud memang sengaja menyebut Mu'adz adalah khalidan lillah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud kepada anak muridnya, atadruna man ummah? Adakah kamu tahu apakah itu ummah? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, al-ummah alladhi yu'allimu an-nas al-khair. Ummah ini adalah seorang yang belajar manusia kepada kebaikan. Al-Khalid maksudnya adalah al-mudhi' lillahi wa li rasulih, orang yang cukup patuh kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana dua sifat tersebut ada pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka belajar manusia kebaikan dan orang yang cukup patuh kepada Allah dan Rasulnya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, pernah ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Sayyidina Umar berkhutbah di hadapan rakyat-rakyat dia. Kata Sayyidina Umar, ajazatin nisa ay yalidna mithla Mu'adz. Wanita-wanita pada hari ini, orang tidur pada hari ini tidak mampu untuk melahirkan seorang lelaki yang seperti Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Seorang yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku cukup sayang dan aku cukup cinta kepada wahai Mu'adz. Usika ya Mu'adz, la tad'anna wa kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku nak pesan kepada wahai Mu'adz, jangan tinggal setiap lepas daripada solat baca doa Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku di atas keingatanmu, bersyukur kepada Allahumma a'inni ala dhikrika, di atas keingatanmu, bersyukur kepada-Mu, wa husni ibadatik, dan hidup beribadat kepada-Mu. Cuba kita faham bagaimana doa kedudukan Sayyidina Mu'adz bin Jabal sehingga Rasulullah pernah bersumpah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kita pada hari ini, bukan kita saja, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna iman mereka mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasi segala-galanya termasuk mengatasi diri mereka itu sendiri. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hatta yakuna la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di dalam kamu sehingga aku lebih dikasihi kepadanya berbanding dengan anaknya, berbanding dengan ayahnya, berbanding kepada semua manusia. Satu ketika Sayyidina Umar menceritakan kepada Rasulullah bahawa Sayyidina Umar paling kasih kepada Rasulullah berbanding dengan semuanya mereka diri Sayyidina Umar sendiri. Kata Rasulullah, belum lagi wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar kata Rasulullah lebih dikasihi kepada Sayyidina Umar berbanding dengan diri dia sendiri. Kata Rasulullah, sekarang barulah ya wahai Umar. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selain semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna iman mereka itu, mereka itu cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bukan setakat dia cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencintai dia, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuarakan kecintaan tersebut dengan mengungkap perkataan yang cukup kuat, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Hadis yang kita baca tadi, hadis ya Mu'adz, usika ya Mu'adz, la tad'anna fi salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagi orang yang mendalami ilmu hadis, maka dia akan jumpa dengan satu hadis yang dikenali sebagai hadis musalsal. Hadis musalsal ini adalah hadis yang diriwayatkan melalui satu sifat oleh setiap seorang perawi. Itu maksud hadis musalsal. Antara ulama yang cukup mengambil berat tentang hadis musalsal, ulama daripada kalangan lain kita. Ulama
tersebar di seluruh dunia Islam, bukan hanya di tanah Melayu, bukan juga di negara-negara Arab. Jadi hadis yang aku baca tadi, ya Mu'ad, usika ya Mu'ad, la tada'na wa bi salatin, dan beliau dari istilah dalam hadis adalah hadis mustalzam bil mahabbah. Yang mana ulama hadis ketika beriwayatkan hadis tersebut menyampaikan kepada anak murid beliau, ini wahyu sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini kepada Sayyidina Mu'ad, Rasulullah SAW berbayar kepada Sayyidina Mu'ad, ini wahyu. Muslim muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mu'ad radhiyallahu taala anhu, umur dia ketika dia masuk Islam 18 tahun. Dia wafat kerana penyakit Ma'un al-Awas yang menyerang negara Syam. Ada sebahagian daripada kitab sejarah menyebut ketika dia berusia 38 tahun dia meninggal dunia. Ada yang mengatakan sebelum daripada itu. Maksudnya yang kita bayar sini, Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu orang yang muda, bukan mati tua, tetapi kesempatan Allah yang Allah Taala bagi kepada dia, dia peruntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk khidmat kepada agama Allah, untuk khidmat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia berduduki kedudukan yang cukup mulia di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita nak bincang satu hadis yang diriwayat dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, apa sesuatu lagi tentang kelebihan Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Di sana ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada para sahabat dia supaya mengambil Al-Quran daripada Baghdad. Kata Rasulullah, Quran dari Arba', ambillah Quran daripada Baghdad. Sedangkan para sahabat yang hafal Al-Quran pada zaman tersebut, bukan orang lama lagi yang hafal Al-Quran. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang Arab yang asal, lidah mereka fasih. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada sahabat supaya mengambil Quran daripada orang ini. Antaranya adalah daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ini menunjukkan bahawa Sayyidina Mu'ad bin Jabal adalah seorang yang cukup alim, sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat supaya belajar Al-Quran daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Tentang hadis yang kita akan bincangkan pada hari ini, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal adalah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan kitab Musnad beliau, dikeluarkan oleh beberapa ulama hadis. Yang mana satu ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni min an-nar. Cuba cerita kepada aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga Allah dan dapat menjauhi aku daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau, sebelum Sayyidina Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah dengan perkataan tersebut, kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni uridu an as'alaka 'an kalimatin qad arwadatni wa asqamatni wa ahzanatni. Wahai Rasulullah, aku nak tanya kepadamu wahai Rasulullah tentang suatu perkara qad arwadatni. Orang yang belajar ilmu tata bahasa Arab dia akan faham apa makna qad arwadatni. Maksudnya kalimah itu menyebabkan aku menjadi sakit. Arwadatni wa asqamatni wa ahzanatni, menyebabkan hati aku tidak tenteram, hati aku berduka cita. Allahu Akbar. Maksudnya dengan sebab Mu'ad bin Jabal berfikir tentang satu soalan yang setiap orang yang berfikir sebab kesihatan dia terjejas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, "Sal ma syi'ta ya Mu'ad, tanyalah tentang apa yang bertanya wahai Mu'ad." Barulah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah, "Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni min an-nar." Cuba cerita kepada aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga Allah dan dapat menjauhi aku daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat faham sebagai musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika memikirkan tentang amalan bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyelamatkan diri daripada neraka Allah taala, untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesihatan dia terjejas. Kita rasa tidak ada pun di kalangan kita pada hari ini kerana berfikir tentang syurga dan neraka, kerana berfikir tentang amalan mereka, kerana berfikir tentang maksiat yang kita lakukan sehingga jatuh bel. Orang dia rasa yang ada bel tak bagi sedih. Oh, sebab dia berfikir tentang syurga dan neraka.
Tak ada. Kalau lebih sebab kena tinggal di OMT tu lah. Sebab kena OMT dah tinggal. Oh dulu bapak dan OMT dah kerja di nanti kau tempat OMT nanti kau menggarai orang baik. Ekonomi boleh apa aja. Tapi kerana berfikir tentang amalan kebaikan, rasanya zaman kita ini mustahil ada. Ini tidak akan mustahil pada akal. Ayo kita dah jumpa. Tetapi perkara itu sebenarnya berlaku kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Begitulah kedudukan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi bila kita faham bagaimana keadaan Mu'adz bin Jabal, maka kita fahamlah bagaimana sebab apa kedudukan Mu'adz bin Jabal cukup tinggi di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah kaitan hadis ini dengan pengajian? Kaitan dia adalah sebahagian daripada orang-orang tua yang lagi duduk pondok, mereka meninggal dunia khusus sekali adalah kerana mereka tak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu adalah pada orang yang paling tua yang banyak menyimpan bermacam-macam sejarah. Ada sebahagian daripada orang tua yang becek, yang duduk di dalam lama khusus sekali tinggal dunia kerana membagi pondok adalah kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang dia buat sebelum daripada ini, agar mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara itu sebenarnya pernah diajukan oleh Sayyidina Mu'adz bicara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cerita sedikit tentang satu hukum, satu permasalahan yang difahami oleh ulama berdasarkan kepada perkataan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah. Cerita kepada aku satu amalan yudkhiluni yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga Allah. Maka berpandukan kepada hadis ini dan berpandukan kepada beberapa dalil yang lain, kata ulama bahawasanya amalan kebaikan yang kita buat adalah sebab kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh di antara ayat dari yang lain, beberapa ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Tadi pada subuh tadi kita baca ayat alladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ada orang-orang yang beriman dan wa 'amilus shalihat, dan mereka yang beramal amalan yang saleh, falahum jannatul ma'wa, mereka mendapat syurga sebagai tempat kediaman, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dan sebab bima kami bagi belajar di kata bahasa Arab, imam bani adalah tak salbiah. Dengan sebab bima kami amal, sebab amalan yang mereka lakukan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Demikian itu syurga diwarisi kepada kamu dengan sebab apa yang kamu amalkan. Ada ayat yang lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam syurga Allah dengan sebab apa yang kamu amalkan. Baik. Jadi berpandukan kepada dalil-dalil tersebut bahawa melakukan amalan kebaikan ini adalah sebab mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Tiga lagi di antara perkataan yang biasa disebut oleh masyarakat kita adalah masuk syurga bukan dengan amalan kebaikan, bukan masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kenyataan ini pada zahirnya bertentangan dengan kenyataan asli. Sebenarnya apa yang disebut oleh ramai masyarakat kita bahawa masuk syurga adalah dengan sebab amalan kebaikan, sebenarnya dia didasarkan dengan hadis, didasarkan oleh hadis yang sahih. Misalnya ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali." Kata sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Wala ana illa an yataghammala li Allah bi rahmatin minhu wa fadl." Maksudnya seorang yang dikatakan tidak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya. Maka sahabat tanya, tidak juga wahai Rasulullah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga aku, tetapi Allah Taala menghubungi aku bi rahmatin minhu wa fadl, dengan rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka faham daripada hadis ini seolah-olah masuk syurga adalah dengan rahmat dan anugerah daripada Allah Taala. Tapi pada zahirnya bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Maka di sini berdasar pada ulama fiqh. Kita kalau kita belajar di dalam usul fiqh, kita dapati dalam usul fiqh, definisi usul fiqh
sendiri dia ada 3 asas. Yang pertama adillatul fiqhi ijmalan wa kayfiyyah al-istifadah minha wa kayfiyyah al-istifadah minha wa hal al-mustafid. Dalil fiqh secara umum. Yang keduanya adalah bagaimanakah istifadah daripada dalil fiqh. Ini adalah tugasan ulama-ulama mujtahid. Ketika ada hadis-hadis, dalil-dalil, ayat-ayat tertentu yang pada zahirnya bercantum dengan dalil yang lain, bagaimanakah kita nak berinteraksi dengan dalil-dalil tersebut. Itu adalah perbincangan yang dibincang dalam usul fiqh yang dipelajari di pondok. Di antara kitab yang dipelajari, ilmu yang dipelajari di pondok adalah ilmu usul fiqh. Baik. Secara ringkasnya, ketika ada beberapa ayat yang pada zahirnya bertentangan, bagaimana cara untuk berinteraksi dengan ayat-ayat tersebut? Secara ringkas, saya buat kesimpulan yang ringkas. Saya ambil uraian yang diurai oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarh Sahih Muslim. Imam Nawawi seorang ulama yang cukup dikenali. Imam Nawawi adalah orang yang alim dalam bidang fiqh. Orang yang belajar fiqh akan belajar kitab Al-Talibin kerana Imam Nawawi. Imam Nawawi dia karya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, dia karya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, dia karya kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab-kitab yang disebut tadi itu dipelajari di pondok. Jadi kebiasaan sebagian daripada pondok menjadikan Minhajul Talibin sebagai mata pelajaran kitab fiqh. Sama juga kitab Riyadhus Shalihin belajar dalam bidang hadis. Begitu juga kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Banyak lagi kitab fiqh yang digarap oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi orang yang alim dalam bidang hadis. Imam Nawawi orang yang alim dalam bidang fiqh. Imam Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim ketika dia membincangkan isu ini, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah kata Imam Nawawi bermakna ayat, makna ayat yang kita baca tadi, anna dukhul al-jannati bisababil a'mal, bahawa saja masuk syurga Allah Ta'ala adalah dengan sebab amalan mereka. Kemudian kata thumma taufiq lil a'mal, kemudian dapat taufik, maksud kita mampu untuk mengerjakan amalan mereka. Wal hidayah lil ikhlas fiha, dan dapat hidayah, dapat petunjuk sehingga kita mampu mengikhlaskan hati dalam melakukan amalan mereka. Wa qabulha, menerima amalan mereka. Hal ini adalah daripada rahmat Allah dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahawa kita mampu melakukan amalan kebaikan itu sendiri. Keikhlasan dalam melaksanakan amalan kebaikan, penerimaan amalan kebaikan sebenarnya itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada rahmat daripada Allah Taala, tidak mampu sama sekali itu kita lakukan amalan kebaikan. Andai kata tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk kita mengikhlaskan hati kita dalam melakukan amalan ibadah. Andai kata tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada cara uraian yang diurai oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarh Sahih Muslim. Berbeza dengan apa yang diurai oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Bani. Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang pakar dalam bidang hadis, juga pakar dalam bidang fiqh, tetapi dia terselah dalam bidang hadis. Kitab hadis, syarah hadis yang cukup masyhur adalah kitab Fathul Bari, yang dikarang oleh Syekh Islam Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang mana beliau di dalam kitab Fathul Bari, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan bahawa wa yadhhar li fil jam'i baina al-ayati wal hadith jawab akhar. Apa yang zahir bagi saya untuk menggabungkan ayat tersebut dan hadis yang kita bincang tadi, jawapan yang lain. Kemudian dia kata wahwa ayyuhmal al-hadith ala anna al-amala min haythu huwa amal la yastafidu bihi al-'abid دخول الجنة ما لم يكن مقبولا وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. Baik, katanya وعلى هذا فمعنى قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي تعملونه إلى العمل المقبول. Dia kata secara ringkas apa yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, berikut apa yang saya faham bahawa amalan yang dilakukan, kalau kita lihat semata-mata amalan, orang yang melakukan amalan tersebut tidak mendapat mengambil faedah daripada amalan dia untuk
masuk syurga Allah Subhanahu wa taala selama amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitulah keadaannya, maka urusan penerimaan amalan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan penerimaan amalan hasil dengan rahmat daripada Allah untuk golongan yang Allah taala terima daripadanya. Maka makna ayat Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam syurga Allah dengan sebab amalan yang kamu lakukan. Maksudnya ay ta'malunahu, amalan yang kamu lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang kita dapat faham daripada apa yang saya jelaskan tadi? Sebenarnya masuk syurga adalah dengan sebab amalan kebaikan. Dan amalan kebaikan yang kita buat itu sendiri, kita mampu untuk buat di penerimaan amalan kebaikan tersebut adalah rahmat daripada Allah. Jadi tidak salah sekiranya kita kata masuk syurga dengan sebab amalan kebaikan, dan tidak salah juga kalau kita kata masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya adalah berpandangan bahawa sedia masuk syurga dengan rahmat Allah serta menafikan pentingnya rahmat. Itu salah. Dia kata masuk syurga dengan rahmat Allah tapi menafikan pentingnya rahmat. Misalnya ada golongan yang terlibat dengan ilmu hakikat yang sesat. Misalnya ada golongan yang terlibat dengan ilmu hakikat yang sesat, yang mana mereka diberi pandai bercakap. Oh, dia kata tengok saya muslim surah Allah Allah muslim saya. Bukan kita masuk syurga dengan akal yang baik, bukan. Tengok saya siapa dia ada tak masuk syurga dengan saya tengok. Baik. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rahmat, masuk syurga itu tengok dia tak baik. Amun dia kata tak baik pun dapat masuk syurga itu. Jadi okey, orang yang tidak faham sebenarnya apa orang yang disebut oleh ulama-ulama kita akan tertipu dengan hujah tersebut. Bukan begitu, nak oleh dia tak bagi tapi dapat rahmat Allah masuk syurga. Okey, orang semaya dan orang semaya masuk sekali, kalau tak dapat rahmat Allah masuk neraka. Punca daripada tak faham apa yang disebut oleh ulama kita. Jadi sebenarnya masuk syurga adalah sebab amalan kebaikan, dan tidak salah kita kata masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salahnya kita kata masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam masa yang sama kita menafikan pentingnya melakukan amalan kebaikan. Muslimah jadi rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyebut Rasulullah banyak kepada aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga Allah, dapat menjauhi aku dari neraka Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'adz, qala laqad sa'alta 'an 'azim. Wahai Mu'adz, kamu tanya sesuatu perkara yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allah 'alaihi. Tapi walaupun benda ini besar, benda ini mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dapat menyelamatkan hamba Allah daripada neraka Allah dan dapat mencapai syurga Allah, perkara yang cukup besar, bukan perkara yang kecil. Buktinya Allah Ta'ala mengutuskan pada Rasul bermula daripada Nabi Adam AS hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan hamba Allah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, dan agar hamba Allah Subhanahu wa taala mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalam-kalamnya yang mulia kepada para rasul yang diutuskan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan hamba Allah daripada neraka Allah dan agar mereka itu mencapai syurga Allah. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara ini perkara yang cukup besar. Walaupun perkara ini besar, tetapi perkara ini mudah bagi mereka yang Allah Ta'ala permudahkan. Apa yang kita dapat faham daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana Allah Ta'ala memurniakan kepada kita ilmu pengetahuan, ketika mana Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pandanglah sebenarnya itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Andai kata tidak ada pertolongan daripada Allah, andai kata tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak mampu untuk melakukan semua perkara tersebut. Sebenarnya itu adalah hakikat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada dalil dan tidak ada kekuatan di dalam meninggalkan maksiat, dalam mengerjakan ketaatan, mereka dengan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang jauh daripada agama, ketika dia faham bahawasanya
semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia jauh daripada alam. Hati dia berkehendak untuk dekat dengan alam, tetapi perbuatan dia menyalahi apa yang diingini oleh hati dia. Maka apa yang penting bagi dia adalah terus berusaha dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada mereka. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi kepada Sayyidina Mu'adz, wa innahu la yasirun ala man yas'alullah. Lalu kata Rasulullah, ta'budullah la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus salat wa tu'ti zakat wa tasum Ramadan wa tahujjul bait. Yang pertamanya adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang pertama sekali. Beribadah kepada Allah atau jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sering muslimat yang jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita hikmah Allah taala menjadikan kita. Kata Allah taala dalam Al-Quran Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia mereka supaya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tidak dikatakan seorang itu mengabdikan diri kepada Allah, mereka bermulanya dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia menjaminkan segala sifat kamalah bagi Allah taala dan menafikan segala naqais, segala kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, wala tusyrik bi syai'an, jangan kamu menyekutukan Allah taala dengan sesuatu. Jadi perkara yang pertama yang menjadi kunci untuk mendapat syurga Allah, tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa juga amalan kebaikan yang lain yang dia buat, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la'alqa 'anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka itu melakukan syirik, nescaya akan gugur daripada mereka itu setiap apa yang mereka itu amalkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Sesungguhnya diwahyukan kepada ya Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum daripada ya Muhammad, sekiranya kamu melakukan syirik, nescaya akan runtuh segala kebaikan yang kamu buat, wa la takunanna minal khasirin, dan nescaya kamu adalah dari golongan orang-orang yang rugi. Muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik kalau secara ringkas dia adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di pondok kita bincang di dalam ilmu akidah. Cuma bagi yang tersentuh sini adalah kita tengok kalau kita belajar dalam ilmu akidah, mungkin ada sedikit asli pembicaraan. Kalau kita belajar dalam ilmu akidah, kita dapati Rasul yang wajib kita kena beriman sebanyak 5 orang kerana nama mereka disebut dalam Al-Quran. Tetapi bila Rasul yang sebenarnya Allah Taala yang boleh mengetahui. Sebab sebahagian daripada Rasul Allah Taala cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man lam naqsus alaihi. Yang sebahagian daripada Rasul Allah Taala tidak menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul yang pertama sekali adalah Nabi Adam alaihi salam. Rasul yang pertama sekali. Tetapi di sana ada 2 hadis. Yang pertama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang syafaat di hari kiamat. Manusia berjumpa dengan para nabi, para rasul. Kemudian manusia berjumpa dengan Nabi Allah. Jadi Allah itu datang selepas daripada Nabi Adam. Kata para manusia ketika berjumpa dengan Nabi Allah, ya Nuh, anta awwal rusuli ila ahli al-ard. Wahai Nuh adalah awal rasul yang diutuskan kepada penghuni bumi. Awal rasul yang diutuskan kepada penghuni bumi adalah Nabi Allah. Begitu juga misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, seorang ulama hadis dalam kitab Musnad beliau, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh beliau, di dalam ulama hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
awal nabiyyin ursiltu, awal-awal nabi yang diutuskan adalah Nabi Nuh. Baik, kita di sana ada dua hadis yang sahih yang menjelaskan bahawa Nabi Nuh adalah awal-awal rasul. Tapi apa yang kita baca dalam kitab Al-Aqidah, dalam kitab-kitab Quran, awal-awal rasul bukan Nabi Nuh tetapi Nabi Adam alaihissalam. Okey, bagaimana untuk kita faham hadis ini? Kata ulama kita, cara untuk kita memahami hadis ini begini. Kenapa kalau kita kata Nabi Adam awal-awal rasul? Kerana definisi rasul bertepatan dengan Nabi Adam. Rasul adalah seorang insan yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau, dan Allah Ta'ala merintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada kaum yang lain. Ternyata Nabi Adam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi Adam ada syariat dia, lepas tu ada akidah yang Nabi Adam enggak. Kemudian anak cucu Nabi Adam ada syariat dan akidah yang mereka enggak, yang mereka ambil dari Nabi Adam. Jadi bermakna Nabi Adam menyampaikan. Jadi bermakna Nabi Adam adalah awal-awal rasul. Okey, berkenaan dengan hadis yang kita baca tadi, yang Rasulullah SAW menceritakan Nabi Nuh adalah awal rasul. Kata ulama, sebenarnya Nabi Nuh awal rasul bukan secara mutlak, tetapi awal rasul yang diutuskan setelah daripada kedatangan syirik. Benda yang kita tidak faham bahawa ketika Nabi Adam diutuskan belum ada syirik. Begitu juga rasul-rasul yang selepas daripada Nabi Adam belum ada syirik. Ketika Nabi Allah Nuh diutuskan, manusia hidup dalam syirik. Bila kita faham Nabi Allah Nuh diutuskan ketika manusia berada dalam syirik, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Nuh supaya menurunkan manusia daripada syirik kepada cahaya iman. Nabi Allah Nuh berdakwah siang malam seminggu sampai 950 tahun. Illa 50 tahun Allah Ta'ala cakap. Umur Nabi Allah Nuh 950 tahun berdakwah siang malam. Tetapi kaumnya yang beriman kepada dia hanya jumlah yang kecil. Sampai ke Nabi Allah Nuh tengok orang dah hidup ni, rasanya ada yang beriman semakin hari semakin teruk, semakin hari perkembangan semakin teruk. Maka Nabi Allah Nuh menggunakan doa yang mustajab yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap rasul. Berdoa agar Allah Ta'ala turun banding kepada kaum dia. Rabbi la tadar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kata Nabi Allah Nuh, Rabbi wahai Tuhanku, la tadar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Jangan tinggal sawihahum ni anak bumi orang kafir. Innaka in tadharhum, kalau tinggal maka mereka itu tidak lahir, mereka memang yang kufur kepada. Baik, lepas tu Allah Ta'ala merintahkan kepada Nabi Allah Nuh buat bahtera yang besar. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan banjir yang besar, habis manusia mati, 3 orang yang ada di atas kaum Nabi Allah Nuh. Kemudian ulama bincang berapa orang yang ada di atas kaum Nabi Allah Nuh. Ada kata 40 orang, ada kata 80 orang, ada perbincangan di kalangan ulama-ulama dalam menetapkan bilangan yang ada di atas kapal Nabi Allah Nuh. Kemudian setelah daripada Nabi Allah Nuh berlalu, banjir bos hari itu tak ada, maka bermulalah dengan kehidupan baru. Suriah yang lahir pada ketika ada lahir daripada anak cucu Nabi Allah Nuh. Anak cucu Nabi Allah Nuh berpegang kepada agama mentauhidkan Allah. Mereka tidak melakukan syirik kepada Allah, tapi semakin lama semakin jauh mereka dengan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Nuh, maka ada pula di dalam anak cucu Nabi Allah Nuh memasukkan syirik. Akhirnya berlaku syirik kepada di dalam dunia ini. Ada sebahagian daripada anak cucu Nabi Allah Nuh dalam melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diutuskan berbaca-baca Nabi, akhirnya diutuskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran sendiri menceritakan Nabi Ibrahim kata berhala, haji berhala tinggal malu soseko je yang dia kata, apa tahu dia tanya siapa yang buat lagu ni. Orang kata Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim tanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kata fa'alahu kabiruhum ada. Ini huksa Allah. Jadi kalau dia fikir, kenapa aku ada? Kata Nabi Ibrahim kalau bukan tak lagi dia mampu apa semua. Dia belajar cerita Nabi Ibrahim, akhirnya dia akan kembali di dalam Allah Taala menyatakan. Selepas daripada itu anak cucu Nabi Ibrahim daripada Nabi Ismail daripada Nabi Ishak lahir bermacam-macam Nabi, masih lagi berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa agama Hanifah, agama yang betul, agama yang meninggal segala agama-agama yang menyeleweng. Quraisy adalah anak cucu bagi Nabi Ibrahim. Mereka menjaga Ka'bah. Ka'bah ini dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi oleh kerana jauh mereka dengan
untuk syirik. Kemudian Allah Taala memutuskan bagi Nabi Muhammad SAW untuk merajuk penduduk keluar daripada agama syirik. Okay, baik. Jadi bila kita faham perkara ini, sebenarnya kita dapat faham bahawa tuntutan untuk meninggalkan syirik bukan hanya dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW sahaja. Bahkan setiap Nabi yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dituntut kepada mereka untuk mengajak umat mereka supaya tidak melakukan syirik kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dalam Al-Quran Al-Karim ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana." Al-ayat. Kami tidak utuskan seorang rasul sebelum daripada dunia Muhammad, mereka kami wahyukan kepada mereka supaya mereka itu tidak menyembah mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan yang semua itu sebelumnya mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang kita cerita tentang sedikit sejarah tentang para nabi. Sebenarnya adalah daripada poin yang pertama, kunci untuk mendapat syurga Allah Taala. Saya nak bawa kepada permasalahan yang lain. Di zaman kita terlihat ataupun tidak, serangan terhadap akidah umat Islam memang kuat daripada bermacam-macam musuh Islam. Ada daripada orang yang namanya Islam dan ada daripada musuh Islam yang bukan daripada agama Islam. Ada sebahagian daripada mereka cuba menormalisasikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di Malaysia, kita tidak dapat menafikan bahawa ada berbagai agama. Dan perlembagaan negara kita mengizinkan orang yang selain daripada agama Islam, walaupun agama Islam adalah agama rasmi, untuk mereka mengamalkan agama mereka dengan bebas. Akan tetapi, jangan sekali kita umat Islam ketika mana kita meraihkan agama yang lain, kita rela dengan kekufuran. Orang yang belajar kitab akidah jelas Allah bil kufri, rela dengan kekufuran adalah kekufuran. Apa yang perlu kita lakukan bahawa kufur adalah perkara yang cukup dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka ingin mengamalkan agama mereka, dipersilakan. Kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang bukan Islam selama mana mereka itu tidak memerangi kita dan tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita. Itu jelas disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inna Allah yuhibbul muqsitin." Allah Taala tidak melarang kamu berbuat baik, bersikap adil terhadap orang-orang kafir yang tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu dan tidak memerangi agama kamu. Allah Taala tidak melarang. Maka yang Allah Taala larang kita berbuat baik orang yang memerangi kita. Selama mana mereka itu tidak memerangi agama kita, selama mana mereka itu tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita, maka kita tidak dilarang untuk berbuat baik, untuk bersikap adil. Namun ketika kita berbuat baik, ketika kita bersikap adil kepada golongan yang melakukan syirik, jangan sekali-kali kita menggadaikan prinsip. Kita ada prinsip, kita ada akidah yang perlu kita jaga. Akidah yang perlu kita jaga. Sedar tidak sedar, di zaman kita serangan terhadap akidah memang cukup kuat. Orang yang tidak mantap dengan akidah akan terkesan dengan serangan-serangan tersebut. Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah yang betul, tidak melakukan syirik kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang dengan setiap perkara yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kunci yang pertama untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi beberapa perkara yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Yang kemudian adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga haji bagi mereka yang mampu. Jadi secara ringkas dia adalah melaksanakan hukum Islam dengan sempurna. Ia adalah asbab mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, menggolongkan kita di dalam golongan yang terdapat keuntungan yang besar, kebaikan di dunia dan akhirat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada golongan yang dikutuk oleh Allah Taala di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada yang pasti kerana menerima jemputan untuk aku datang ke sini. Mohon maaf banyak kepada tuan-tuanku di atas segala bicara ucapan pada pagi ini mungkin ada kesilapan. Mohon maaf banyak kepada perasaan tidak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
memberi keberkatan untuk majelis ilmu yang kita adakan pada pagi yang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiq dari ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bersama atas segala subuh, insyaallah menjadi bermanfaat kita, dan insyaallah kita harapkan semoga kita dapat berjumpa lagi untuk masa-masa yang akan datang sama dengan Ustaz. Dan dari waktu ini kita mengucapkan terima kasih dan waktu sudi untuk memberi kebutuhan kita pada pagi ini. Jadi untuk akhirnya kita sama-sama tangguh dengan bacaan surah Al-Masih dan tasbih Allah. Dijemput pada Ustaz untuk mengiringi pagi ini untuk sarapan pagi pejabat. Pada dalam semua muslim semua, insyaAllah kita ada sediakan sedikit jawaban di memang di depan masjid.